Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak? Okey, hari ini kita sambung lagi bab 7 kita, Matematik Tingkatan 5 KSSM, iaitu sukatan serakan data terkumpul. Okey, standard pembelajaran kita hari ini ialah membina OGIF bagi suatu set data terkumpul dan seterusnya menentukan kuartil. Okey, bagaimana membina OGIF bagi suatu set data terkumpul? Okey, kalau kita lihat di sebelah kiri ini ialah bentuk OGIF. Okey, di mana paksi mencancangnya adalah kekerapan longgokan dan paksi mengufuknya adalah sempadan atas. Okey, sekarang kita lihat langkah-langkah untuk membina OGIF. Yang pertama, tambahkan satu kelas sebelum kelas pertama dengan kekerapan sifar. Okey, lepas tu cari sempadan atas dan kekerapan longgokan setiap kelas. Okey, kemudian pilih skala yang sesuai bagi paksi mencancang yang mewakili kekerapan longgokan dan paksi mengufuk yang mewakili sempadan atas. Okey, yang ketiga, plot kekerapan longgokan dengan sempadan atas yang sepadan. Dan yang keempat, lukis lengkung licin yang melalui setiap titik tersebut. Okey, macam mana nak buat? Okey, jom kita tengok contoh ni. Okey, dalam contoh ni dia kata jadual kekerapan di sebelah menunjukkan maklumat kandungan garam yang terdapat dalam 60 jenis makanan. Okey, soalan yang pertama, bina satu OGIF untuk mewakili data tersebut. Yang kedua, dengan menggunakan OGIF yang dibina, tentukan kuartil pertama, median dan juga kuartil ketiga. Okey. Okey. Yang pertama, bina satu OGIF untuk mewakili data tersebut. Okay, jadi mula-mula kita kena sediakan dululah, kita kena lengkapkan dulu jadual kekerapannya. Okey, dia bagi jadual kekerapannya hanya maklumat kuantiti garam dengan kekerapan kan. Jadi kita kena tambah lagi untuk sempadan atas dan juga kekerapan longgokan. Jadi tadi kan dia kata kena tambah satu selang kelas sebelum kelas yang pertama. Okey, kelas pertama kita bermula dengan 100 hingga 149. Okey, kita tambah satu yang sebelumnya iaitu itu kita graf kita. Okey, kekerapan longgokan dia. Okey, yang ni. Okey, sebentar lah. Sebab teacher nak tunjuk dia punya. Okey. Jadi, bila kita tambah, kita akan dapat macam ni lah. Okey, kita akan dapat sini adalah 50 hingga 99. Okey, macam mana dapat nilainya? Okey, tolak antara dua ni dapat 50 dan tolak antara dua had bawah ni kita dapat 99. Kekerapannya kita tulis sebagai sifar. Okey, sempadan atasnya seperti biasa 99.5. Okey. Okey, kita tambah je perpuluhan 5 ataupun kita kiralah 99 tambah dengan nombor selepasnya iaitu 99 tambah 100. Okey, lepas tu bahagi dengan 2 dapatlah 99.5. Okey, yang ni kita akan dapat 149.5. Yang ni dapat 199.5. Okey, yang ni dapat 249.5. Yang ni dapat 299.5. Yang ni 349.5 dan yang ni 399.5. Okey, kekerapan longgokan kita bermula daripada sifar. Okey, sifar ni tambah dengan 4 dapatlah 4. Okey, lepas tu tambah dengan 11 dapatlah 15. Okey, tambah dengan 15 dapatlah 30. Okey, tambah lagi dapat. Okey, seterusnya tambah dan last sekali kita akan dapat 60. Okey, kita tambah je. Okey. Okey, selepas kita dapat ni, barulah kita buat paksi. Okey, kita graf kita buat paksi tegak untuk kekerapan longgokan, paksi melintang untuk dia punya sempadan atas. Okey, jadi kita masukkanlah nilainya. Okey, kita mula dengan sifar. Tu paksi menegaklah, paksi mencancang tu kekerapan longgokan. Okey, lepas tu kita guna skala 10. Okey, kita gunakan skala 10. Kenapa? Sebab tengok sini, kekerapan longgokan nilai paling tinggi adalah 60. Jadi kita buat skala 10. Okey, 20, 30, 40, 50 dan 60 untuk kekerapan longgokan. Okey, untuk sempadan atas, kita ambil nilai yang kita tulis tadi ni, yang kita kira tadi ni. Mula dengan 99. Minta maaf lah kat sini, sepatutnya sini 99.
Okey, sini adalah 99.5. Ni 149.5. Tak nampak. Tak apa kita tulis. 199.5. Yang ni 249.5. Okey, yang ni adalah 299.5. Okey, lepas tu 349.5 dan yang ujung ni adalah 399.5. Okey, lepas tu kita nak buat apa? Kita plot. Okey, kita plot, kita kena tanda titik lah. Okey, kita kena tanda titik. Tanda titik, macam mana nak tanda titik? Tengok. Okey, kekerapan 99.5 sifar, maksudnya dekat sini. Dekat sini. Okey, lepas tu 4, yang ni 4. Okey, 4. Okey. Okey, lepas tu 15. Okey, 15. Okey, lepas tu 30. Okey. Lepas tu 51. Untuk 299.5 ni 51. 51 tangan. Okey, lepas tu 59. 59 bawah sikit, 60. Dan untuk 399.5 adalah 60. Okay. Lepas kita plotkan titik, kita sambung. Okey, kita sambunglah kita punya ogif kita tu. Okey, itu ialah ogif kita. Okey, boleh? Ya. Okey. Kita tengok yang ni pula. Kita nak ke slide yang seterusnya. Okey. Yang seterusnya adalah dengan menggunakan ogif. Okey, lepas kita lukis tadi ni, okey, kita kena kira yang seterusnya iaitu kuartil pertama, median dan juga kuartil ketiga. Okey, kuartil pertama. Okey, macam mana nak kira kuartil pertama? Kuartil pertama ialah 1/4 daripada jumlah kekerapan. Kuartil, kuadran Q1. Okey, jadi 1/4 darab dengan 60 sebab jumlah kekerapan kita adalah 60. Okey, selepas tu kita akan dapat nilainya adalah 15. 15 ni kita akan tanda dekat paksi kekerapan longgokan ni. Okey, bila kita tanda, kita buat garis titik-titik, garis putus-putus dan kita akan turun ke paksi mengufuk kita. Okey, jadi nilai yang kita dapat dekat situ ialah 199.5. Okey, yang kedua kita kena kira median. Bukan medium lah, minta maaf teacher tersilap typo sikit. Median. Okey. Yang ni adalah median. Median. Okey. Minta maaf lah. Okey, typo. Okey, lepas tu kita kira median. Macam mana nak kira median? Median ialah 1/2 daripada jumlah kekerapan. Iaitu 1/2 darab dengan 60, kita dapatlah 40. Okey, 40 ni, okey, kita tengok dekat paksi kekerapan 40. Okey, dan kita tandalah 30. 30 kita tanda dekat paksi kekerapan 30. Okey, dan kita lihatlah nilainya dekat paksi sempadan atas tu. Okey, jawapannya ialah 249.5. Okey, dia di bawah ni tak berapa nak nampak kan dia punya ni kan. Okey, yang kita lukis graf tadilah. Okey, seterusnya kuartil ketiga. Kuartil ketiga. Okey, kuartil ketiga. Okey, kuartil ketiga.
Kuartil ketiga bukan kuartil kedua. Sorry. Typo pula. Okey, kuartil ketiga. Okey, kuartil ketiga ialah 3/4 daripada jumlah kekerapan, iaitu 3/4 darab 60 sama kita akan dapat 45. Okey, macam tadi juga 45 kita tengok dekat paksi kekerapan longgokan. Okey, 45 dan kita akan turun ke paksi sempadan bawah dia. Jadi kita akan dapatlah nilainya adalah 284.5. Okey. Contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua ni dia lukis siap-siap ogif. Lepas tu dia suruh kita cari maklumat berdasarkan ogif. Okey, contoh ni dia kata ogif di sebelah menunjukkan skor ujian kecergasan yang dilakukan oleh calon yang ingin memohon jawatan di sebuah syarikat. Berdasarkan ogif tersebut, cari persentil ke-10 ataupun P10 dan persentil ke-46 ataupun P46. Persentil tu peratus lah, persen, okey. Okey, jadi untuk yang pertama, okey, persentil ke-10 tu maksudnya 10%. Okey, 10 per 100 darab dengan 50. Kenapa 50? Sebab kita punya jumlah kekerapan adalah 50. Ni jumlah kekerapan kita ni adalah 50. Okey, lepas tu kita akan dapat 5. Okey, kita akan dapat 5 tu ke mana? 5 tu tengok dekat paksi paksi kekerapan longgokan kita tu adalah 5. Sini 5. Okey. Bila kita dapat di sini, okey, kita tengoklah dekat paksi sempadan dia. Dapatlah okey 46.5. Okey. Yang kedua, 46% daripada jumlah kekerapan ataupun persentil ke-46. Persentil ke-46 yang bermaksud 46% darab 50, kita akan dapat 23. Jadi 23 tu tengok dekat paksi kekerapan longgokan 23, 1, 2, 3. Okey. Kita buat garis lurus sebab kalau duduk-duduk sekali ikut kamu tak nampak. Okey, jadi kita akan dapatlah okey di bawah ni. Okey, jawapannya adalah 63.5. So jawapan kat sini adalah 63.5 lah ni. Okey, jadi kita tulis P46 sama dengan 63.5. Boleh setakat tu? Okey, bahagian B pula dia tanya, hanya calon yang memperoleh persentil ke-92 dan ke atas akan dipanggil untuk temuruka. Apakah skor minimum yang perlu diperoleh seorang calon untuk layak menerima panggilan temuruka? Okey, dia tanya calon yang memperoleh persentil ke-90 je yang akan dipanggil untuk temuruka. Jadi kita tulis 92, okey, persentil yang ke-92 ni kita tulis 92 per 100, okey, darab 50 dapat 46. Macam kita tadi juga kita kira, okey, 46, okey. Okey, kita buat garis penuh nanti sepatutnya dia garis putih-putih. Jadi kita tuanglah ke bawah ni, kita akan dapatlah, nilainya adalah 77. Nanti kamu guna pembaris dan kamu buat ni lah. Okey, itu maksud dia. Jadi jawapan kita P92 sama dengan 77. Maksudnya markah skor minimum tu adalah 77 baru dipanggil untuk temuruka. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Okey, ogif di sebelah menunjukkan skor ujian kecergasan yang dilakukan oleh calon yang ingin memohon jawatan di sebuah syarikat. Okey, berapakah peratus calon yang mendapat skor 57 dan ke bawah? Yang ni dia tanya pula berapa orang yang dapat skor ataupun markahnya 57 dan ke bawah. Jadi yang ni kita nak buat macam mana? Okey, daripada ogif ni, okey, 57 ni kita tengok dekat paksi ni, markah paksi skor ni 57. Mana 57 ni 50, ni 60, 55, 67, 57 dekat sini. Okey, 57 dekat sini, kita ke atas. Okey. Tengoklah dekat paksi bilangan dia berapa. Okey. Katalah kita dekat sini, nilai kat sini adalah 15. Jadi kita tulislah 15 per 50 sebab jumlah semua adalah 50 kan. Darab 100 dapatlah 30%. Okey. Macam tu. Ni dia lari sikit. Sepatutnya kat sini je. Teacher dah terlari dia punya rajah tu. Okey. Okey. Ini adalah soalan latihan dalam buku teks muka surat 210. Ada dua soalan. Soalan 1 dan juga soalan yang kedua. Jadi teacher harap anak-anak boleh jawab soalan ni melalui link live worksheet yang teacher dah bagi dalam grup. Okey, jadi harap kamu dapat menjawab soalan tersebut. Okey, terima kasih.